Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan saya, Fizi Ali dalam Mana Lagi Sedap. Baiklah, untuk episod sebelum-sebelum ni kita dah cuba pelbagai makanan dah. Ada dari utara, daripada selatan. Tapi minggu ini rasanya nak rasa makanan dari pantai timur pula. Kebetulan dah saya sekarang ni berada di Plaza Damas, Sri Hartamas. Sebab katanya ada satu warung ni ataupun kedai makan ni memang menyediakan makanan dari Kelantan yang sangat-sangat sedap. Dengan kuah gulainya, dengan sotong bakar. Jadi saya nak pergi sekarang ni di Warung Soho. Nak tahu makanan dia macam mana? Jom pergi sekarang. Nama saya Bakri Syafi'i, pemilik pada Warung Soho lah. Warung Soho ni kita beroperasi hampir 4 tahun lah di Plaza Damas ni, Atamas. Buat masa ni kita ada satu cawangan je. Memang untuk 1 ke 2 tahun akan datang ni memang kita tak ada planning lagi lah untuk buka next branch. Maksudnya kita betul-betul nak all out dan juga fokus branding Warung Soho di Hartamas saja. Assalamualaikum. Salam. Cik Bakri? Ya, saya. Cik ke Tuan Bakri bukan? Bukan. Dah kahwin belum? Belum. Belum lagi, Cik Bakri lagi dia panggil. Okey, ni antara kuih-kuih yang ada kat sini lah. Betul? Cemek molek ada Ada. Wow, okey. Yang ini pula nama dia apa? Peria. Kalau kat Kelantan dia panggil peria. Peria. Dalam dia inti kacang. Wow, okey. Yang ni saya tahu. Yang ni, Tengok. Bilis isi. Ada jual kat sini kan? Ada. Macam tak laku je. Okey. Banyak kat jual. Tapi antara menu yang paling ramai orang order kat sini lah. Okey, kat sini kita ada 5 pilihan. Okey, this one ni ayam kampung. Ayam kampung nasi, nasi ayam kampung. Asli kampungnya Betul. Yang ni yang top seller, nasi Soho. Lepas tu kita ada nasi gulai teringat. Ui. Yang ni kena cuba. Kenapa nama dia teringat tu? Sebab makan nasi teringat je lah. Yes. Makan confirm teringat. Okey, baik. Alright. Kita ada sotong bakar dengan ikan kembung. Dan ini, ni nampak sedap ni. Kambing bakar. Kambing bakar. Juga antara perlu cubalah. Okey, jadi saya rasa awak lagi mengetahui apa yang saya nak. Alright. Bagi yang terbaik sekali. Warung Soho ada. Saya nak cuba makan lagi, boleh? Boleh. Alright, terima kasih. Okey. Nak kambing sikit Di Warung Soho ni, kalau kami nak katakan 100% asli daripada Pantai Timur pun tak juga. Maksudnya kita dah modernkan. Rasa tu menjadi rasa yang orang cakap universal lah. Maksudnya tak kira lah Cina, India, Melayu ataupun masyarakat antarabangsa pun boleh cuba. Jadi hari ini saya nak cuba makanan di Warung Soho ni yang memang terkenal dengan masakan dari Kelantan. Biasalah bila cerita pasal Kelantan, dia punya lauk mesti ada kemanisan tu sikit kan. Tapi mungkin bila di kawasan Hartamas ataupun KL ni, diorang biasakan dengan orang-orang sini yang mungkin dikurangkan manis ke kan. Tak apa, kita cuba kejap lagi antara masakan-masakan dia. Tengok ada ayam, ada sotong, ada kambing. Dan saya dah minta yang paling istimewa sekali. Tengok apa yang dah hantar kat kita tu. Jadi saya tengah tunggu makanan saya. Mana dia? Makanan istimewa Warung Soho lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah siap masak dah. Okey. Ini ayam kampung dia? Ini ayam kampung. Terbaik. Okey, ni ada menu yang perlu cuba. Kambing apa ni nama dia? Kambing bakar. Kambing bakar. Wait. Terbaik ni. Okey. Cuba, satu lagi. Oh, ada lagi? Ada lagi. Yo. Yang ni best seller kat sini. Okey, yang ni nasi gulai teringat. Mesti akan teringat Betul. Okey. Terima kasih. Saya makan dulu, saya cuba Boleh. dulu. Cuba dulu. Jadi dah ada dah antara lauk-lauk yang cukup istimewa di Warung Soho ni. Jadi kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim dan saya nak cuba dulu makan kambing bakar dia, okey? Kalau kita tengok dia punya daripada luaran ni memang sangat-sangat lembut. Ui, diperap dengan cukup istimewa. Ada black pepper ataupun lada hitam dan juga beberapa sos tambahan kat sini lah. Jadi kita cuba dulu yang ni Perapan kambing ni sangat-sangat sempurna. Rasanya mungkin dia perap dalam masa 1 malam. Penerimaan Alhamdulillah. Maksudnya daily kita menerima banyaklah. Dan juga kita buat penghantaran ke KLCC. Paling jauh kita pernah buat sampai ke Kelang, sampai ke Putrajaya, sampai ke Semenyih. Alhamdulillah, maksudnya diterima ramai lah. Saya cuba pula yang kedua. Ini adalah ayam kampung. Jadi kita cuba macam mana ayam kampung ni, betul-betul ayam kampung ataupun tidak. Yang macam ni dia bekalkan atau dia bagi sekali dengan satu kuah. Macam kuah gulai juga ni. Ini adalah bende, kacang bende. Sambal ya, kita cuba sambal dulu. Nampak sambal ni istimewa juga ni. Sambal belacan juga.
Sambal belacan ni memang sangat pedas. Jadi kepada anda yang tak berapa tahan pedas, jangan ambil sambal yang banyak. Tapi apabila kita campurkan ke semua ni yang ada ke atas pinggan saya ni, ada gulai, sambal belacan dan juga ayam, kita tambah satu lagi lah elemen yang ada pada timun. Kita makan sekali Satu kunyahan yang penuh perasaan sedap weh. Dulu saya pun skeptikal sebab menu ni daripada Pantai Timur, daripada Kota Baru. So bila kita bawa ke Kuala Lumpur ni, kita pun was-was maksudnya menu ni diterima ataupun tak oleh masyarakat KL. Dan kita tahu di atas mas ni ramai expat. Contohnya daripada US, UK, daripada Jepun, Korea. So bila kita buka dah 4 tahun ni, pelanggan tu daripada luar negara juga datang. Yang tu yang paling menarik lah. Dan di Warung Soho ni ada satu menu yang saya rasa memang terbaik. Saya tengok dia punya warna dia pun dan juga cara penyediaan dia memang sangat-sangat terbaik lah. Katanya ni lah antara menu yang paling ramai orang order. Gulai teringat. Kita tengok kali kita cuba kuah dia teringat ataupun tak teringat. Okey, kuah dia ni rasanya macam dia tak terlalu pedas. Penuh lemak tapi ada satu bahan rahsia kat dalam ni. Saya tak dapat pastikan apa bahan rahsia dia ni. Mungkin dia letak ketumbar kot dalam ni. Jadi kita nak rasa kita punya ikan tongkol ni bersama dengan kuah gulai teringat. Gana yang cukup mantap. Rasanya ikan ni macam dia rebus dulu ni. Dia rebus kemudian baru dia buat kuah, dia masuk ke dalam. Kalau nak tahu lebih lanjut mengenai Warung Soho, boleh ke Instagram rasmi kami iaitu @warungsoho dan juga Facebook pun sama, Warung Soho. Kat situ kita ada update lah. Kalau ada, insyaAllah 2020 nanti kita akan cuba perkenalkan menu baru lagi. Jadi saya rasa untuk minggu ni saya nak buat resepi gulai teringat ataupun gulai Fizi Ali. Yang paling penting gunakan ikan tongkol yang sama. Kita tengok macam mana kejap lagi kat dapur Sekarang ni saya nak makan dulu. Baiklah, selamat kembali ke dapur. Mana lagi sedap. Tadi kita dah makan dah, perut kenyang dekat Warung Soho tu kan. Sebab kita cuba makan dia punya nasi berlauk dia. Memang dia punya lauk dia ada macam-macam. Tapi saya sangat-sangat tertarik dengan gulai ikan tongkol dia tu. Sebab sebab kalau kita makan belah-belah sana kan, belah Kelantan sana, dia punya gulai dia lain sikit. Kalau di belah utara, dia punya gulai lebih ke arah kari sikit. Tapi bila saya cuba makan gulai di Warung Soho ni, dapat rasa macam sebenarnya gulai dengan kari memang benda-benda yang sangat lain tau. Jadi untuk itu hari ni saya akan masak gulai ikan tongkol. Jadi ini antara bahan-bahannya ataupun kawan-kawan saya dah tersedia atas meja sekarang ni. Yang pertama sekali saya memerlukan cuka. Ini kita akan gunakan masa kita akan merebus ikan kita nanti tu supaya dia punya daging lebih pejal lah. Bila kita masak tak adalah cepat hancur kan. Seterusnya adalah asam keping. Kalau ikutkan kita akan gunakan 2 kali. Yang pertama kita akan rebuskan ikan tu. Yang kedua masa kita nak masak nantilah kita punya gulai tu kan. Ini adalah ketumbar yang telah dihancurkan, dijadikan serbuk ketumbar. Dan ini adalah bahan kisar kita. Kita memerlukan halia juga. Kita juga memerlukan santan untuk memekatkan kuahnya nanti. Dan ini adalah lengkuas. Kita akan hancurkan sekali, kita akan kisarkan ke semuanya. Seterusnya ini adalah cili merah. Saya juga akan letakkan telur ayam di dalam gulai kita nanti, okey? Seterusnya ini adalah cili kering yang akan kita kisarkan untuk kita buat kuah dia nanti. Ikan tongkol. Kalau ikutkan ada yang suka beli ikan tongkol yang besar-besar tu, dia panjang kan. Tadi kau pergi pasar tu, waktu pagi dia akan bawa yang besar, dia akan potong dan masa tu orang akan pilih. Tapi untuk hari ni saya pakai ikan tongkol yang kecil lah. Ni anak dia kot. Boleh lah. Seterusnya kita juga ada bahan untuk dikisarkan kejap lagi. Dekat sini kita ada kunyit hidup sini. Ada juga bawang putih, bawang merah kecil dan juga bawang merah yang besar. Jadi ini saja bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat gulai ikan tongkol kita. Memang nampak mudah tapi rasanya yang paling penting memang sangat-sangat lah. Jadi jom kita mulakan langkah yang pertama dulu. Kita memerlukan kita punya periuk di sini. Terus buka api. Dan kita nak tambahkan air dulu. Dan seterusnya saya nak menyediakan bahan untuk kisar sambil-sambil kita tunggulah. Kita punya periuk ni panas, api pula dia punya air dalam ni menggelegak sikit baru kita tak ikan kan. Jadi mari kita perlukan kita punya
papan pemotong di sini. Jadi mula-mula kita ambil bawang dulu. Saya ambil lebih kurang 2 biji bawang lah. Jadi kita pergi terus ke sebelah ni. Kecilkan api dulu. Okey, bila api dah kecil, kita masukkan ikan kita. Kalau rasa ikan banyak tu, kita gunakan periuk yang besar sikit lah. Kemudian kita masukkan juga asam keping kita. Ambil lebih kurang 2 yang besar ni pun tak apa, tak ada masalah. Letak je kat dalam. Kemudian kita punya cuka. Cuka ni dia lebih kepada untuk kita bagi isi dia kenyal-kenyal sikit lah. Jadi jangan lupa juga untuk letakkan gula perang dan juga garam kita. Bau memang sedap. Ini kita letak dalam mangkuk kita. Kalau ada lebih sikit tak apa, kita boleh simpan dulu. Ini bahan-bahan yang kita akan tumis kejap lagi. Sekarang ni saya perlukan kuali ajaib saya. Ini dah kuali saya. Okey, buka api kita. Okey. Tak minyak kita. Jadi kita boleh ambil sikit dulu, kita cuba letak. Nampak? Kalau macam ni maksudnya minyak kita dah cukup panas lah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Masukkan perlahan-lahan. Masukkan ke semuanya. Jadi kita kacau-kacaukan juga. Kita punya supaya dia tak hangus. Bila seterusnya kita bila tengok bahan-bahan ni telah dimasak dan agak garing sikit, jangan garing sangat, nanti dia hangit. Kita akan letakkan bahan-bahan seterusnya. Saya perlukan ketumbar yang telah dihancurkan, lebih kurang 1 sudu lah. Ini yang buat kita rasa gulai lain sikit ni. Jadi dia menggantikan lebih kurang kepada kari kita kan. Dan seterusnya, santan tuangkan ke dalam. Santan ni pun ikut kepada anda kepekatan dia, nak pekat mana, nak cair mana kan. Jadi kita masakkan dia dulu sebelum kita tambah dengan air kejap lagi. Jadi ambil kita punya kuah ni. Okey. Letak je di sebelah. Dia punya kuah biar cair sikit pun tak apa sebab kejap lagi masa kita masak, lama-lama dia akan memekat kan. Jadi boleh je. Dan sekarang ni juga anda dah boleh dah letak garam, gula kan, sebab kejap lagi bila kita ikan kalau rasa tak cukup masin, tak cukup manis, kita boleh tambahkan lagi. Ada orang yang tak berapa suka ikan tongkol ni, jadi tak kisahlah kepada anda nak tukar ikan lain pun boleh juga. Tapi ikan tongkol ni jugalah, bila kalau kita makan dengan nasi berlauk tu betul-betul sedap rasanya kan. Assalamualaikum Cik Bakri. Waalaikumsalam. Okey, saya dah makan dah memang gulai teringat. Sampai sekarang saya teringat. Okey. Tapi nak Cik Bakri try pula saya punya. Ini gulai teringin nama dia. Wow. Jadi Hampir sama. sekali makan mesti teringin nak makan lagi. Ya. Jadi nak minta Cik Bakri komen macam mana, apa-apa je beritahu saya, boleh? Okey, boleh? Takut pula kita. Okey, tak apa, cuba dia. Okey. So, Fizi bagi nasi gulai teringin kat saya ni. Nampak sedap lah. Kuah dia memang pekat. So, teknik masak ni hampir dah jadi. Ada telur. Yang ni ikan tongkol saiz sederhana lah. Saiz kecil sikit. So, saya cuba sikit Bismillahirrahmanirrahim. Hampir nak sama lah. Rasa dia okey. Mungkin first time masak. Boleh diperbaiki lagi lah. Terlebih lengkuas tu. Dia ada bau sikit tu. Tapi kalau masak dalam portion yang banyak, kuantiti yang banyak, saya rasa okey. Mungkin sebab dia buat dalam kuantiti yang sikit. So, rempah tu terlebih sikit. Sikit saja. So, kita cuba ikan pula. Ikan bagus, nampak fresh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Overall daripada 5 bintang boleh bagi dalam 4 untuk first time. Okey, Alhamdulillah disebabkan masakan saya tadi dari 5 bintang dapat 4 bintang. Jadi, Cik Bakri telah bagi saya buah tangan. Ini adalah memang khas daripada Kelantan, kuih peria dan juga pulut sekaya. Alhamdulillah.
Jadi apa pun saya sangat berbangga dengan diri saya berjaya buat gulai sama macam tu. Yang tu adalah gulai teringat, saya gulai teringin. Okey. Jadi kita jumpa lagi nanti di lain episod. Saya akan pergi ke kedai lain yang lagi sedap, yang lagi hebat dan saya akan tidur resepi sama macam mana dia punya resepi ataupun saya punya resepi. Mana yang lagi sedap? Kita tengok di episod akan datang. Terima kasih banyak. Makan dulu.